Okey, pada pengiraan menggunakan rumus P pressure sama dengan rho GH. Rho ialah ketepatan, G ialah 9.81 dan H ialah ketinggian ataupun head ataupun kolom, okey, ataupun kedalaman apabila berada di bawah aras permukaan yang melibatkan ketinggian, turus dan juga nilai kedalaman untuk nilai H tu bergantung kepada bendalih. Okey. Kalau air laut, cara air laut lah. Kalau minyak, cara minyak dan juga aplikasi untuk hydraulic jack dan juga apa yang dimaksudkan dengan hydraulic jack yang inilah. Okey, kita sebut sebagai jack lah, hydraulic jack. Okey, dan juga kalau pembinaan biasa untuk sesebuah tangki. Okey, inilah dia. Nombor 4 dengan nombor 5. Okey, nombor 6 kita dah masuk semalam. So, konsep dia masih lagi sama iaitu sebelum ni kita tengok pada objek, pada penyelam, okey, dan juga pada pemberat dan juga pada plunger lah. Okey, so untuk hari ni kita akan tengok pada pipe itu sendiri, yang mana pipe itu sendiri akan ada satu tube yang keluar daripada pipe ni. Kita tengok ini adalah pipe untuk manometer. Okey, so keseluruhan ni kita panggil dia sebagai piezometer. Okey, so untuk manometer ni ada dua jenis. So kenapa gambar kat atas, tiup dia ke atas. Okey, yang ni sebelah front view lah. Okey, daripada pandangan depan untuk batang pipe. So tiup ni ke atas. Tapi kalau kat bawah ni, tiup ni kat bawah. Dia pergi bawah dulu. Mana-mana pun boleh. Okey, dan mana-mana yang boleh ni sebenarnya bergantung kepada row ataupun ketepatan bendalih yang ada dalam ni. Kalau dia tinggi sangat, okey, kalau laju untuk air ni ataupun tekanan ataupun tekanan lah biasanya. Untuk air ni dia sangat tinggi, maka kita akan gantikan dengan objek ataupun bendalih yang lain yang ada dalam tube ni dengan ketepatan yang lebih tinggi. Kenapa? Sebab nanti kalau P dalam ni dia terlampau tinggi. Okay. So untuk nilai H kat situ lagilah tinggi. Okay. So kita tak nak nilai H tu tinggi sebab nanti tak cukup. Tiup tu tak cukup panjang. Okay, sebab dia akan shoot naik dengan lebih tinggi. So kita masukkan sesuatu bendalih yang lebih berat, iaitu kalau dalam gambar ni contoh dia awak boleh tengok sebagai mercury. Okey, mercury. Saya confuse juga sebenarnya apa ni, sebab saya setakat ni kita dah minggu kedua ya. Saya menggunakan link yang sama tapi minta lagi admit. Okey, tak apalah. Okey, yang pertama kita tengok pada gambar ni. So gambar ni seboleh-bolehnya kalau awak tengok kat bahagian belorik ni ialah mercury. Okey, sampai stop kat sini lah. Okey, so bila stop kat sini, ini ialah air. Walaupun awak nampak dia punya dotted line itu banyak. Okey, dotted line banyak. Yang ini sikit je. Tak, sebenarnya yang ini menunjukkan bendalih yang mempunyai kelekatan ataupun ketepatan yang lebih rendah daripada manometer, mercury yang ada dalam manometer ni. So bila ketepatan dia rendah dan mercury tinggi, so bendalih yang mengalir dalam pipeline ni dia boleh bergerak dengan lebih laju dengan tekanan yang lebih tinggi. So bila Tuan, ya, Tuan dah rekod belum? dah. Okey. Bila tekanan dia tinggi, dia boleh tolakkan mercury ni naik ke atas. So nilai perbezaan di antara aras atas pada bahagian tube ni dengan bahagian bawah tube ni kita panggil dia sebagai H. So H kat sini menunjukkan nilai ketinggian bahagian atas dan bahagian bawah mercury.
Okey, so ni yang pertama lah. Okey, tujuan dia adalah untuk mengukur perbezaan di antara tekanan atmosfera dengan tekanan yang ada dalam paip. Okey, sebab apa? Sebab tekanan atmosfera ni dia terbuka, dia open. So bila open ni sebenarnya dalam rumus kalau nak diikutkan tekanan yang ada dalam paip ni adalah tekanan tolok campurkan dengan tekanan atmosfera. Okey, itu simple idea lah. Okey. So bila simple idea pada bahagian hujung lagi satu manometer ni dia terdedah kepada atmosfera. Okey. Yang kedua, saya harap awak nampak kot gambar ni. Yang kedua ialah differential manometer. Okey, so untuk differential manometer ni, siapa lagi masuk? Untuk differential manometer ni, kita tengok pada bahagian pipe ni, dia ada dua manometer. Okey, dua manometer. Apa hal pula dia letak dua manometer ni? Okey, yang pertama bahagian yang sebelah kanan lah. Dia berhubung dengan satu pipe. So kalau diikutkan gambar ni dia tidak mengikut skala. So pipe ni sebenarnya besar. Okey, besar. Manometer ni kecil. Okey, tapi sebab untuk tujuan penerangan dan juga konsep. So untuk bahagian yang pertama ni, bahagian yang kanan ni, ini berdalih yang ada dalam pipe, tapi yang ada kawasan berlora ini ialah merkuri. Okey, merkuri. Kemudian ini pun sama jugalah bahagian kiri. Yang apa yang ada dalam bahagian kiri ni ialah bendalih yang sama, tapi pada hujung dia bertemu dengan merkuri. So bendalih ni dan juga bendalih merkuri ni dia tidak bercampur. Okey, sebab apa kita menggunakan merkuri? Yang pertama, merkuri ni dia berat sangat. Okey. Di mana ketepatan dia ialah 13,600 kg per meter cube. Ataupun 13.6 kali ganda lebih berat, lebih tumpat daripada air. Okey. So, bila ketepatan dia lebih tinggi daripada air, kalau kita pakai minyak ke, kita pakai udara ke, kita pakai air ke, yang ini dia tidak akan bercampur dan tidak akan bergerak ke mana-mana lah. Sebab dia naik turunnya. So untuk H kat sini, perbezaan dia ialah bahagian atas kat sini dan bahagian bawah dekat sini. So beza dia nanti kalau dalam soalan dia akan bahagilah. Okay. So itu ialah differential manometer ataupun bahasa Melayu dia manometer bezaan. Okay. Bezaan di antara kedua titik. Titik yang pertama dan juga titik yang kedua. Okey, so titik yang pertama dan titik yang kedua ni kalau dalam satu alat dia zaman sekarang ni kita tak pakai dah benda macam ni. Kita pakai sensor je banyak. Okey. So untuk jenis-jenis manometer yang lain saya akan tunjukkan bukan manometer lah. Okey, sebab manometer ni nanti kalau awak boleh faham yang ini yang pertama, H di antara aras merkuri pada bahagian bawah dengan aras merkuri pada bahagian atas, itu ialah H, ketinggian. Yang ini pun sama. Bahagian bawah, bahagian atas. So, gambar ni dan juga gambar ni, kalau tengok, kita tengok sebelah ke depan. Tapi kalau tengok belah belakang, konsep dia samalah. Sama ada yang manometer ni awak bawa ke sebelah kiri, pun boleh. Okay, yang ini pun sama juga gambar ni, differential manometer. Kita tengok bahagian depan, tapi kalau tengok daripada bahagian belakang, okay, bahagian belakang dia, saya ambil daripada atas lah, turun ke bawah. Konsep dia lebih kurang sama dengan arah aliran yang berbeza. Okay, awak duduk depan alat ataupun awak duduk belakang alat, tak kisah, janji kita dapat nilai beza di antara aras atas dan aras bawah. Okay, so untuk alat yang tadi, yang ini kalau tengok dia sama ada yang ini duduk atas ataupun duduk bawah dia tak kira. Sebabnya yang ini dia tidak berada dalam saluran tertutup. Dia terdedah kepada atmosfera. Dia tak sama Okey. Alright, kita teruskan dengan sebab yang manometer ni nanti awak akan buat pengiraan dia. Okey, kita ada example 7.
example 8 dan sampai example 9. Okey, example 10 dan juga 11 saya ingat kalau saya sempat saya akan cover lah ini. Alright, kemudian kita tengok pada tolok tekanan yang lain. Kenapa tolok tekanan yang lain ni kita kena tahulah. Sebabnya ada beberapa jenis. Yang pertama ialah the aneroid barometer. Okey, aneroid barometer ni dia mengukur tekanan atmosfera yang sentiasa berubah-ubah. Dengan cara dekat sini kita ada flexible chamber, kat sini kita ada pivot. Pivot ni dia macam lengan lah. Okey, lengan. So lengan kat sini dan juga lengan kat sini dia akan menunjukkan nilai ataupun dia akan mengarahkan penunjuk besi ni pada scale. So sebelum dia orang buat scale ni dia orang testing dululah. Okey, biasanya dia orang akan testing. Okey, variation in atmospheric pressure, variation ni maksudnya perubahan-perubahan yang berlaku disebabkan oleh tekanan atmosfera. Contoh dia sebelum hujan, pada waktu tengah hari dan juga sebelum datangnya angin kencang. Itu maksud untuk perubahan tekanan atmosfera. Okey, dan perubahan yang kecil ni biasanya dia akan dicantumkan kepada lengan pivot ni, supaya lengan pivot ni apabila perubahan ni berlaku, dia akan cepat-cepat menunjukkan pointer pada skala ni. Okey, alat ni pun biasanya untuk stesen kaji cuaca lah, aneroid barometer ni. Okey. Kemudian yang kedua kita tengok pada deadweight piston gauge. Deadweight piston gauge ni dia sama macam contoh 5. Okey. So pada contoh 5 tu kalau kita tengok kat sini kita masukkan sesuatu bendalih ataupun kita keluarkan sesuatu bendalih. So kalau masukkan sesuatu bendalih, maksudnya daripada sistem yang masuk ke dalam A ni adalah sistem yang tinggi nilai tekanan dia. Okay, the pressure at A in the fluid dalam kebuk ni lah, dalam chamber ni. Okay, diukur dengan menyeimbangkan berat di atas piston. Okay, kalau tekanan dia rendah, maksudnya piston ni dia tekanan dia lagi tinggi daripada tekanan yang ada dekat sistem ni. Kat sebelah ni lah. Ikut pada anak panah ni lah. Tapi kalau tekanan dekat sistem ni tinggi, dia akan tolak cecair masuk ke dalam dan dia akan tolak pemberat ni naik ke atas. So perbezaan ni biasanya dia akan digunakan untuk calibrate ataupun untuk tentukan alat-alat tolok yang lain. Okay. So gambar ni dia tak bagi berapa diameter dia. Dia tak bagi berapa berat dia. Okay. Ini konsep. Okay, konsep ni adalah konsep yang berasaskan kepada berat mati. Berat mati ni kalau weight ni biasanya kita akan ada satu pemberat yang boleh kita define sama ada berapa kilo, okey. Kilo darabkan dengan G, kilo yang kedua darabkan dengan G, kilo yang ketiga darabkan dengan G dan seterusnya lah. Okey. Okey, Bowden gauge. Bowden gauge ni kalau kita tengok gambar ni macam biasa pernah tengok. Kat mana? Dekat pump stesen minyak lah. Okay. So stesen minyak yang pakai pump angin, yang pakai meter ni, meter jarum ni masih sekarang ada lagi. Okay. Tujuan dia adalah untuk mengukur perbezaan juga di antara yang ini source of pressure, tekanan yang masuk ke dalam ni kemudian akan diselaraskan. So pada dial gauge tu nanti kita nak tekan, kita nak berapa nilai tekanan. So kita pusing ataupun kita tekan pada alat digital, kemudian kita lepaskan. Okey. Pada bahagian ujung ni kita akan lepaskan valve. So valve kat sini, kat ujung ni, tekanan kat sini tinggi, dia akan tolak tekanan udara yang ada sebelah ni. So sebab tu angin boleh masuk. Okey, sebab tu angin boleh masuk. Yang penting valve yang dekat sini. Okey, so yang ni motion as pressure increase ni bergantung kepada tekanan lah. Kalau tekanan kat sini tinggi, kat sini rendah, dia akan turun lah. Okey, dia akan turun. Okey, ini Bowden gauge.
Okey, yang ini pressure transducer. Okey, yang kebanyakannya sekarang pakai yang ini. Okey. Kenapa pakai yang ini? Sebab yang ini kebiasaannya untuk penghasilan, kos dia adalah lebih murah disebabkan oleh material dan juga komponen-komponen yang diperlukan untuk buat benda ni adalah mudah didapati dan boleh dihasilkan dengan banyak dalam masa yang cepat. Okey. Alright, fluid is admitted to the small chamber in one side of the diaphragm. So kat sini lah. Okay. So kita masukkan tekanan kat sini sama ada tekanan gas ataupun tekanan bendalih. Bila tekanan bendalih masuk kat sini, okay, dia akan memenuhkan ruang dalam kebuk ni. So bila ruang dalam kebuk ni dah penuh, electrical connection pada bahagian atas dan juga pada bahagian diaphragm ni, dia akan mengalami tekanan. Tekanan sama ada tekanan yang akan menyebabkan sambungan elektrik pada bahagian 2 poin ni akan bercantum. Kalau tekanan tinggi, bila bercantum je 2 poin elektrik, garis atas dan garis bawah ni dia akan memberikan satu nilai. Nilai yang kita gunakan untuk bacaan elektrik lah. So bacaan elektrik yang biasanya digunakan ialah volt. Okay, bahasaannya ialah volt. Dan untuk calibration ni biasanya akan memakan kos masa yang lama lah sebab kita nak define berapa volt kalau tekanan tinggi, berapa volt kalau tekanan rendah. Itu yang pertama. Yang kedua, diaphragm ni. Diaphragm ni kalau boleh biarlah kita dapat buat dia dengan sesensitif yang mungkin. Okay. Perubahan tekanan yang kecil, diaphragm ni boleh detect. Okay. Kalau perubahan tekanan yang besar, mungkin diaphragm ni tak sesuai. Kita kena ubah ketebalan diaphragm ataupun kita kena pakai material yang baru untuk diaphragm ni. Okey, diaphragm ni maksud dia selaput pada alat ni. Okey. Alright, contohnya pada handphone kita lah, kita pakai touchscreen, tu benda yang sama lah. Ada tekanan daripada jari kita sentuh sikit, diaphragm boleh detect. Tangan kita walaupun sentuh perlahan, tapi skrin kita boleh detect perubahan dengan cepat, okay, dengan baik. Cubalah awak pakai handphone tahun 2010, 2012, pakai handphone yang touchscreen lah, okay, yang ada touchscreen. Dulu 2010, 2011 pun dah ada dah Android, okay, tapi yang cikai-cikai je lah. Handphone pun kecil, bateri pun tak tahan lama. Sentuh pun, kalau nak sentuh dia punya touchscreen pun kena tekan betul-betul baru dia detect. Kalau tekan macam handphone zaman sekarang ni, dia tak mahu. Okey, tu contoh. So yang ini kita panggil dia sebagai transducer. Okey, transducer. Okey, habis pengenalan untuk beberapa jenis tolok ni. Yang pertama tolok barometer, kemudian kita ada piezometer. Okey, piezometer. Ini manometer. Lepas tu ini adalah beberapa contoh untuk aneroid, barometer, dead weight piston gauge. Piston ni benda yang ni lah, yang naik dan turun. Okey, dead weight ni pada bahagian atas. Okey, tolok. Tolok burden pakai spring, atau kalau tak pakai spring dia akan pakai coil lah. Coil ni juga dalam bentuk spring tapi dia membulat. Okey, dia membulat. Dia akan berpusing-pusing macam tu. Okey, dan yang terakhir yang terkini lah yang kita pakai pressure transducer. Okey, pressure transducer. Alright, saya teruskan dengan contoh. So contoh ni hampir ke semua contoh kita akan menggunakan rumus P sama dengan rho GH. Okey, P sama dengan rho GH. Habis tu rumus P sama dengan F/A tu pakai tak? Pakai, tapi untuk pengenalan. Okey. Dan untuk P sama dengan F/A tu, inilah dia bendanya. Bukan ni. Mungkin yang ni. Yang ni biasanya kita akan tengok pada perkali kekenyalan ataupun modulus untuk kekenyalan spring. Yang ini P, ada F, ada A. A ni ialah bahagian ruang untuk diameter silinder. Okey, yang ni tak. Yang ni dia pakai calibration yang kita boleh guna untuk kita buat scaling. Okay, untuk kita buat skala. So rumus yang biasanya akan digunakan ialah P sama dengan rho GH. Okay, tengok baik-baik pada gambar ni.
Apa hal pula kamera? Tutuplah kamera. Right. Oops. Okey, kita tengok kat sini ada satu pipe. Pipe ni macam ni lah. So dotted line tu menunjukkan arah setengah. Arah setengah ataupun titik tengah di antara bahagian atas dengan bahagian bawah. So pada bahagian atas ni dia punya level dia, meniscus level dia ialah bahagian atas ni yang garis ni. Dan pada bahagian bawah ni meniscus level dia tak ada. Sebab apa? Sebab bendalir yang dalam pipe ni juga bendalir yang mengalir dalam manometer ni. Okey. Dalam manometer ni adalah bendalir yang sama dengan bendalir yang mengalir dalam pipe. Ingat, aras atas dan aras bawah kita dapat H dia, maka kita boleh kirakan tekanan. Tekanan siapa? Tekanan air yang dialami oleh air dalam pipe ni. Okey, beza dia tekanan H dia ialah 600 mm. 600 mm. Okey. Tentukan tekanan dalam pipe. Tentukan tekanan dalam pipe jika diberi ketinggian bendalir ini ialah 600 mm. So 600 mm ni dalam kepala kita kena tukarkan siap-siap dalam unit meter. Okey. So dalam unit meter 600 mm kita bahagikan dengan 10 kuasa 3. Okey, dah bahagikan dengan 1000. Okey, pressure. P sama dengan rho GH. Rho kita ambil 1000. Sebab apa ambil 1000? Sebab dia bagi water lah. Tak cakap air apa. So kita ambil air biasalah. Okey, universal iaitu nilai 1000. Okey, G 9.81. H ialah 600 mm dibahagikan dengan 1000 untuk dapatkan unit meter. Okey, iaitu 0.6 meter. Kat sini saya tak tulis unit. Kat sini saya tak tulis unit. Kat sini saya tak tulis unit. Sebab apa? Sebab saya dah tukar siap-siap. Untuk 600 ni kepada meter, unit SI, bacaan biasa yang kita guna. 9.81 biasanya lah kita tak kosek. Dan yang 1000 ni, 1000 kg per meter cube ni saya tak tulis nilai. Saya tak tulis unit. Boleh ke tak tulis unit? Boleh. Tapi dengan syarat awak faham. Unit yang awak gunakan tu ialah unit yang biasa kita tulis untuk unit SI. Okey? Tak tulis pun tak apa. Tapi sebaiknya untuk tujuan pembelajaran, baik tulislah. Okey, so bila awak tekan kalkulator, awak dapat 588.6. 5,886 Newton per meter square. Okey, yang ini senang sebab awak dah jawab soalan untuk example 3 tu, awak dah jawab soalan nombor 3. Ke belum jawab lagi soalan? Kalau belum, lepas ni biasa-biasakanlah menjawab soalan. Okey, dah simpan. Jangan buang. Awak jawab dulu, kemudian simpan. Nanti saya akan minta dia. Okey, untuk example 8. Okey, untuk example 8 ni kita ada dua benda yang kita nak tengok, iaitu yang ini dan juga yang ini. Okey. So konsep yang ini sebenarnya sama yang macam contoh 4. Contoh 4. Contoh 5. Contoh 5. Okey, so contoh 5 ni konsep dia sama macam ni. Cumanya kita tak pakailah P sama dengan F per A tu. Apa yang kita buat ialah kita seimbangkan tekanan di antara kiri dan kanan. Okey, untuk example yang ke-8, ini adalah sebatang pipe ya. So pipe ni daripada front view. Okey, bukan balon biasa-biasa tak. Ini adalah pipe. Pipe ni daripada atas, daripada belakang pergi ke depan. Okey. So yang H ni kita tengok dia dalam lipatan paksi Y lah. Okey, lipatan paksi Y. Daripada atas ni, daripada dalam ni kita
kita keluarkan dia. Okey, tak apa. Yang tu tak faham. Mungkin gambar yang ini dan juga gambar yang macam ni, kenapa boleh terbalik kiri dan kanan? Sama jugalah kalau saya tengok sebelah depan, kalau tengok sebelah belakang dia akan dapat bentuk macam ni. Okey. So yang ni dalam bentuk yang paling mudah untuk kita faham. Sebabnya gambar ni, ini adalah pipe, ini adalah manometer. Okey. Jika dalam pipeline dan juga manometer fluid densities, row dia sama dengan yang ini. Okey. So dalam pipe Y ni ada bendalih. Bendalih tu dia mempunyai ketepatan 860 kg per meter cube. Okey. Dan juga dalam manometer ni kita ada bendalih. Bendalih ni ialah mercury. Okey. Mercury ataupun Hg ataupun hydrogerium. Raksa lah kalau perkataan bahasa Melayu zaman dulu kita panggil dia sebagai raksa. Okey. Kat sini ketepatan dia 13.6. Kat sini ketepatan bendalih 0.86. Saya sebut macam tu untuk mengingatkan awak kepada spesifik gravity ataupun gravity bandingan. Ketepatan bandingan. Okey, respectively merujuk kepada nilai sebelah sini dan nilai sebelah kanan lah. Okey, X yang kita tengok kat sini ialah nilai dia 0.9. Okey, X kat sini nilai dia, ketinggian dia ialah 0.9. Dan juga pressure at Y ialah 90 kN per meter square. Kemudian soalan dia minta, tentukan perbezaan nilai H. Tentukan perbezaan dalam meniscus level, iaitu nilai H lah. Bahagian atas dan juga bahagian bawah ni. Okey, yang ini ialah H. Okey, so start untuk soalan ni saya nak awak fokus dengan betul-betul sebab untuk pemahaman yang pertama ni biasanya kritikal lah. Okey, biasanya akan kritikal. Okey, saya akan go pada solution dia. Okey, untuk tujuan persamaan ni kita katakan tekanan sebelah kiri sama dengan tekanan sebelah kanan. Okey. So sebelah kanan yang ni yang ada mercury sahaja dan mercury ni terdedah kepada atmosfera lah. So yang atmosfera tu kita tak kira. Okey. Okey, sebelah kanan. Kat mana titik tengah dia? Tengah-tengah ni lah. Okey, bahagian tengah ni ataupun bahagian sini, janji pada bahagian kawasan yang flat ni. Pada bahagian kawasan yang horizontal ni. Okey, sebab yang ini yang kawasan horizontal ni, kalau hujung sini kita boleh cancel out. Sebab tekanan dia sama. Yang tekanan yang kita nak tengok, nak bezakan ialah perbezaan aras ketinggian bahagian atas dan bahagian bawah. So yang ini X bercampur dengan Y, ada dua komponen. Yang sebelah kanan kita ada satu komponen. So kita buat persamaan tekanan sebelah kiri sama dengan tekanan sebelah kanan. Okey, tekanan sebelah kiri kita ada tekanan yang ada dalam pipe iaitu 90 kN per meter square tambahkan dengan perbezaan ketinggian ini. Manometer yang kat sini rho GX. Okey, yang mana rho GX kat sini ialah 860 kg per meter cube. Okey, sebelah kanan kita ada mercury. Ada benda lain tak? Ada, tekanan atmosfera. Tapi kita assume tekanan atmosfera ni kosong. So kita tak tulislah kat sini. Okey. So tekanan pada bahagian sebelah kanan ialah rho M. Rho M ni maksudnya mercury lah ataupun raksa. Okey. Untuk densities bahagi nilai mercury ni ialah 13,600 kg per meter cube. Darabkan dengan 9.81, darabkan dengan nilai H. H yang kat sini. Okey. Bila dah masukkan persamaan ni, awak masukkan nilai 90 kilonewton. Okey. Tambahkan dengan, yang ini sepatutnya saya kena letak kurungan lah. Okey. Yang ini saya kena letak kurungan. Sebab apa? Sebab sebelah kiri kita ada dua komponen. Komponen dalam pipe dan juga komponen dalam manometer. Okey. Sebelah kanan kita ada satu sahaja komponen iaitu yang ini. Okey, yang ini.
So density untuk mercury 13,600, darab 9.81, darab H. Okey, kalau tengok pada persamaan ni, dia tidak ada anu lain. Okey, dia tidak ada nilai unknown yang lain. Iaitu nilai unknown yang kedua. Satu saja. Okey, yang satu saja yang ini yang kita nak cari. So jadikan H sebagai tajuk. Yang ini kita bawa ke sebelah kiri. So bila bawa ke sebelah kiri, kat sini saya tulis nilai dia siap-siap lah yang ini. Tak tulis terus tak apa. Bila kita bawa sebelah kiri, dia akan duduk kat bawah. Okay. So 90,000 tambah nilai yang saya dah kira ni tadi. 860 darab 9.81 darab 0.9. Okay. Maka saya dapat 7592.94 Newton meter square. Newton per meter square. Okay. Nilai yang ini awak dapatkan nilai atas, kemudian bahagikan dengan nilai bawah. Okay, so awak akan dapat nilai 0.731 meter. Okay, saya harap awak boleh tekan kalkulator lah. Okay, boleh tekan kalkulator dan saya bagi masa lebih kurang dalam 2 minit untuk awak tengok soalan ni. Okay, lebih kurang dalam 2 minit. Sambil-sambil tu minum lah. Kalau siapa yang ada minuman. Okay, saya punya webcam ni mengejah. Tak boleh ejah tempat lain. Aduh dia. Oi. Betul patah. Alah. Okey, tutup lah. Okay, saya bagi masa lebih kurang dalam 2 minit lah untuk awak tengok apa benda yang awak belajar hari ni. Sebabnya okay. Tekan atas pula. Sebabnya untuk contoh yang ke-8 ni, ingat, untuk persamaan bagi sebelah kiri, kita samakan dengan persamaan sebelah kanan. So persamaan sebelah kanan dan sebelah kiri menunjukkan tekanan yang sama. Tekanan sebelah kiri sama dengan tekanan sebelah kanan. Kat mana titik tengah? Kat tengah-tengah ni lah yang saya tunjuk dengan mouse ni. Okay. Lepas tu kita ada tekanan sebelah kiri, kita ada 2 komponen. Komponen dalam pipe yang kita nampak pada bahagian depan, bukan bahagian sisi bahagian depan. Okay. Dan juga nilai yang ditunjukkan, nilai X, nilai H. Okay, nilai H ataupun ketinggian untuk X. Untuk sebelah kanan, kita ada mercury. Yang mana mercury ni adalah menunjukkan ketinggian nilai H bagi H. Ataupun height bagi H. Ataupun nilai kolom bagi H. Ataupun turus bagi H kat sini ialah yang kita nak cari. Oh, 30 orang. Apa-apa pula makin ramai. Tak apalah. Makin ramai, makin meriah. Maizura ada? Maizura? Maizura? Ada Encik. Apa khabar? Baik je. Dan dah breakfast dah? Belum lagi. Belum lagi. Ya Allah. Mesti lapar. Apa-apa hal kalau belum breakfast, minumlah air sejuk. Okey? Kalau air sejuk ni tahanlah sikit. Fakrul mana Fakrul? Ada ke Fakrul? Tak ada. Aduh, mana awak pergi ni? Muhammad Fakrul. Oi, cik panggil tu. Nyawut. Apa lagi? Amiruddin, Nur Amiruddin ada? Nur Amiruddin.
pun tak ada. Aduhai. Ada Encik, ada Wan Encik. Amiruddin ada tuan. Oh. Wan Amiruddin ada tuan. Ah. Saya tuan, saya Saya terlelap sekejap. Tak apa. Sekejap tak apa. Jangan terlelap terus. Nanti ketinggalan. Walaupun boleh ulang, dia punya aura tu tak sama. Okey. Siapa ni nak sebut ni? Shesh Vin Rush. Ada Rush? Rush ada Rush? Saya Imran puan. Tuan. Ada? Ada. Okey. Cun. Okey, saya teruskan dengan contoh yang ke-8. Contoh yang ke-8 pula. Ke-9. Oops. Apa hal pula sebelah kiri pula ni? Yang ini sebelah kanan. Manometer dia. Yang ini sebelah kiri. Tak apa. Janji dia jangan terbalik. Terbalik ni maksud dia manometer ni duduk atas ataupun duduk bawah. Kalau duduk atas bawah, kalau terdedah kepada atmosfera, ya tumpahlah dia. Okey. Yang ini ialah contoh yang ke-9. Yang mana contoh ke-9 ni kalau tengok saja saya pusing. Okey. Sebelah kiri ada nilai merkuri yang ada nilai H ni, ketinggian ni. Sebelah kanan ada tekanan pipe dalam pipe ni dan juga tekanan yang dihasilkan oleh ketinggian bendalih dalam manometer ni. Okey. Jika dalam pipe dan manometer fluid density ialah sama macam tadi, yang mana yang dalam pipe ni biasanya minyak lah. Okey, minyak ni kalau kita alirkan secara biasa, dia tak ada tekanan tinggi sangat. Tapi kalau kita alirkan dengan halaju yang tinggi, okey, halaju yang tinggi dengan kuantiti yang banyak tekanan minyak ni, maka dia akan menghasilkan tekanan yang tinggi. So tekanan yang tinggi biasanya kalau kita letakkan manometer ni berdalih yang sama dengan apa yang ada dalam pipe ni, kita kena pakai tube yang panjang. So tube yang panjang tu dah tak logik. So apa yang kita buat, kita gantikan dengan berdalih dalam tube panjang tu dengan merkuri. Okay, sebab berat ni dia nak tolak merkuri ni naik ke atas. Kenapa berat? Sebab dia mempunyai ketepatan 13,600 kg per meter cube. Okay, yang ni awak faham lah konsep ni. Okay, dengan nilai X 1.3 meter dan nilai H 1.4 meter, soalan minta kita cari berapa tekanan yang ada dalam pipe ini. Tekanan bendalih yang ada dalam pipe ni. Okay, solution dia sama macam tadi. Pressure at left is equal to pressure at right. Left, kita tulis dulu persamaan yang left. Yang mana yang left ni ialah rho M G HM. So HM, saya kena tulis ni M ni. M ni saya subscribekan dia. Okay, saya subscribekan dia. Okay, macam itulah. Okay, so saya harap awak faham kenapa saya kena buat tulis macam ni supaya untuk bezakan nilai yang sebelah kiri. Okay, rho M adalah untuk ketepatan bagi merkuri, G dan juga HM. HM ialah nilai yang ini. Mana M kat sini? Tak tulis. Okay, tak tulis tak apa. Tapi bila ambil nilai, awak jangan tersalah ambil. Okay, sebab ini satu je H. Nanti awak akan jumpa beberapa H. Tak apa, itu kemudian. Pressure at right. Pressure at right kita ada komponen yang ini yang saya bulatkan dengan mouse ni. Yang saya bulatkan dengan mouse ni pada bahagian kanan. So bahagian kanan ni kalau tengok kita ada dua komponen. Yang pertama kita akan tengok komponen tekanan dalam pipe ni iaitu PY. Pressure at Y plus rho GX. Okay, rho GX. Rho ialah ketepatan bendalih dalam pipe Y ni, darab G, darab X. Masukkan nilai 13,600 darab 9.81 darab 1.4. Yang ini adalah untuk nilai, untuk sebutan yang ini. PY kita maintain sebab kita tak tahu. Dan soalan pun minta kita cari nilai PY lah. Okay, pressure at Y. Tambahkan dengan 860 darab 9.81. 9.81 darab 1.3.
Direct je kita ambil? Yes, sebabnya dia bagi nilai meter. Okay, dia bukan bagi nilai sentimeter. Dia bukan bagi nilai desimeter. Dia bagi nilai meter. So, terus pakai 1.4 dan 1.3. Tapi kat sini saya letak kurungan lah. Okay, supaya cara tulis kita tu, bila kita tekan ke kereta, kita boleh menekan dengan selamat. Okay. Alright, cari nilai yang sebelah kiri, berapa dia punya berapa nilai ni. Cari nilai yang sebelah kanan, berapa dia punya nilai untuk yang ini. Okay. Ada angka, ada nilai, ada angka, ada nilai, ada unit. So PY ni kita jadikan dia sebagai tajuk. Yang ini kita bawa sederhana dia jadi negatif lah. So 186, 782.4 tolak 109, 67.58. Maka kita dapat nilai 175,814.82 Newton per meter square. Kat sini tak ada Newton per meter square. Kat sini tak ada. Tak tulis tak apa. Tulis pun tak apa. Okay? Tapi lebih baik tulis. Tapi kat sini saya tunjuk tak tulis. Biasanya kalau saya tak tulis tu, saya akan assume awak faham dengan nilai yang kita ambil kat sini. Nilai yang kita ambil kat sini. Kadang-kadang soalan dia bagi 0.86 dan 13.6. So yang tu kita tukar lah siap-siap dalam unit kilogram per meter cube. Yang ini dia bagi 130 cm. Yang ini dia bagi 140 cm. So kita tukar siap-siap. Daripada sentimeter kepada meter kita masukkan ke dalam persamaan. Okay, maka kita dapat satu unit yang kita sentiasa gunakan untuk tekanan, iaitu unit Newton per meter square. Okay, example 8, example 9 adalah contoh yang sengaja saya tukar sebelah kiri, sebelah kanan. Sebabnya nak bagi faham cara awak faham melalui cara tengok benda ni. Okay. Sebelah kiri tak apa, sebelah kanan pun tak apa. Sebabnya kalau ada sebelah kiri, sebelah kanan, ingat, ambil titik tengah, persamaan sebelah kiri, persamaan sama dengan persamaan sebelah kanan. Tekanan sebelah kiri adalah tekanan sama dengan sebelah kanan. Okey, saya harap contoh 8, contoh 9 adalah contoh yang mudahlah. Contoh 7 ni basic. Okey, basic ni maksudnya awak kena tahu menggunakan nilai rho, tahu menggunakan nilai G dan tahu menggunakan nilai H apabila dimasukkan ke dalam calculator. Faham pula Oi, tak boleh. Zas. View what? View word layout. Bukan word layout. Kan? Oi. Cancel. Oops. Mari. Okey. Contoh 8 dan contoh 9. Okey, last contoh 10. Contoh 10. Okey. Kalau awak faham contoh 10, saya assume awak boleh faham lah contoh 11 ni. Okey, contoh 10. Sorry. Yang ini ya. Contoh 10 ni saya ingat kita masuk minggu depan lah. Sebabnya saya nak awak fokuskan kepada soalan yang ada dalam example topik tu. Okey. Kat sini tak ada gambar. Betul lah. Okey, sebab untuk contoh 3 ni, untuk soalan 3 ni, dia tak ada pakai pun gambar, yang mana gambar tu kalau awak boleh bayang, kita ada pipe dan kita ada tube. Okay, tube manometer. Dan
Soalan ni bagi piezometer. Okey, tak apalah sebabnya bila dia bagi water, density dia ialah 1000. Okey. Pressure dia bagi. So dia minta kita cari nilai H. Inilah H yang dia nak. Dia bagi ketepatan, dia bagi tekanan. Dia bagi ketepatan bandingan, dia bagi tekanan. So saya teruskan dengan contoh yang keempat. Soalan yang keempat. For the situation shown in figure A, so ni figure A lah. Figure yang kita dah belajar tadi. Okay. So figure ni kita belajar tadi. Yang mana figure untuk A ada 3 anak. Okay. So 3 anak ni jangan takut. Tengok soalan banyak. Tapi sebenarnya bila awak faham, awak dapat tulis persamaan. If the pipeline and manometer fluid densities are sekian-sekian-sekian. Okay. So kat sini kita faham lah yang ini ialah air. Sebab rho dia 1000. Dan rho yang kedua iaitu fluid yang ada dalam manometer ialah mercury ataupun Hg. Saya tulis kat Hg lah. Dekat Hg ni kalau saya tak tulis nilai M, mercury, saya tulis nilai hydrogen. Sama dengan nilai ni. So X ialah 1.1. Okay. X kat sini 1.1. Nilai kat sini 1.1. Dan nilai Y yang dibagi ialah berapa tadi? 100 kilonewton per meter square. Dia bagi Y 100 kilonewton. Dibagi nilai yang kat sini, dia minta kita cari nilai H. So, awak nak gunakan persamaan sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Sebelah kiri 100 kilonewton plus rho Gx, rho 1000 darab G 9.81 darab X. X kita ialah 1 berapa tadi? 1. Okay. Sama dengan pressure at left, pressure at right. So pressure at right is rho M G darab HM. So rho M kita ialah 13,600. Okay, darabkan dengan 9.81 darab HM. So HM yang kita nak cari. Jadikan H sebagai tajuk. Okay. Kemudian soalan yang seterusnya, konsep dia sama je lah. Cuma main-mainkan nilai yang ada dalam persamaan pressure at left dan pressure at Y. Ini pun sama. Main-mainkan perasaan ataupun nilai density at left, density at right, kemudian H left dengan juga H right. Okay. Saja saya nak sebut tu. Takut awak terboring seketika. Okay. So untuk soalan A ni, untuk soalan 4 ni, saya boleh main-mainkan nilai yang ada dalam persamaan tu. Saya nak nilai Y, saya nak nilai H, saya nak nilai X. Boleh, bukan tak boleh. Cumanya bila saya letak persamaan tu nanti saya mainkan nilai H, saya mainkan nilai P, okey. Rho boleh tak? Rho biasanya kita tetaplah, kita takkan ubah dia. Okey. Tapi kalau dalam soalan C tu, fluid density tu saya bagi sikit sangat. 1.23 kg per meter cube. Ni sebenarnya angin ataupun gas. Sikit sangat dia punya ketepatan dia. Okey. Kalau ketepatan udara ada nilai dia. Dan nilai yang sikit sangat ni ialah nilai gas ataupun udara. Okey. Alright. Soalan 5. Soalan 5 ni soalan dia pendek je. For the situation figure AB, gambar rajah B ni lah. Okey, kita tengok gambar B ni. Apa pula lain ni? Nilai X lain, nilai Y lain. Okey. So yang ini saya nak tengok. Tadi saya main nilai, saya main value, saya mainkan H dan juga X dan juga Y. Tapi sekarang ni saya nak mainkan persamaan tu. Persamaan ni saya mainkan PY, okay, dan PX, okay.
So tekanan kat sebelah kiri kita ada tekanan paip dan juga kita ada tekanan yang disebabkan oleh nilai X. Okey. Kat sebelah kanan ada juga dia punya nilai tapi dia bagi nilai H yang mana yang merkuri ni di sebelah sini naiknya. Kat sini tak ada. So saya nak tengok awak punya persamaan tu, yang mana persamaan tu kalau buat dengan betul awak dapat nilai negatif. Okey? Alright. So soalan 6. Soalan 6 ni saya tambahkan lagi satu pipe kat sini. Okey, kita ada sebelah kiri, kita ada sebelah kanan. So ada dua pipe. Dua pipe ni mengalir dan dua-dua pipe ni dia ada cecair yang berbeza ataupun berdalih yang berbeza. Okey. So perbezaan tekanan di antara sebelah kiri dan juga sebelah kanan, kita akan buat persamaan yang mana dalam konteks ni saya bagi dua keadaan lah. Okey. Dalam konteks untuk soalan ni saya bagi dua keadaan. Okey. Alright. So untuk soalan bab 2 ni dia masuklah sikit keadaan yang mencabar pemahaman kamu. Okey. Saya ingat untuk soalan 4 ni senang je. Sebab sama contoh dengan contoh yang saya tunjukkan tadi. So untuk soalan 5 dia dah terbalik sikit, iaitu kita dapat nilai negatif. Dan soalan 6, walaupun saya bagi soalan ni satu saja contoh dia, contoh untuk exercise ni, tapi saya harap awak dapat buat persamaan dengan betul. Kalau mula-mula sekali awak dapat buat persamaan dengan betul dengan cara awak buat persamaan sebelah kiri dan juga persamaan sebelah kanan. Okey, saya harap awak tak dapat, saya harap awak dapat buat persamaan untuk yang sebenar-benarnya bila kita tengok pada contoh soalan yang ini. Okey, contoh soalan untuk 10 ni. So untuk soalan 10 ni saya ingat kita akan sambung pada minggu depan. Okey, kelas. Syap. Allah, terbalik dah pula. Okey. Nampak? Saya ada kamera ke atas pula. Okey, saya rasa kalau tak ada soalan untuk kita hari ni, saya harap awak dapat buat contoh soalan tu dengan baik. Manakala untuk soalan yang keberapa tadi, ke-5, ke-6 tu, kalau awak dapat buat perbincangan bersama kawan-kawan, okey, starting point dia untuk buat persamaan tu mesti kena ingat persamaan sebelah kiri mesti sama dengan persamaan sebelah kanan. Tekanan sebelah kiri mesti sama dengan tekanan sebelah kanan. Okey, saya ingat sampai sini saja. So attendance untuk kita hari ni 29 orang. Okey, nice. Kita jumpa lagi pada minggu depan. So rakaman ni nanti saya akan upload lah dalam YouTube. Okey, sekian, terima kasih. Boleh bersuara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam tuan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Cik Wan. Okey, bye. Melo. Dismiss.